لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kali pertama. Selamat menyambut bulan Ramadan Karim. Semoga di bulan yang mulia ini kita akan perbanyakkan ibadah kita sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Sebelum itu biarlah saya kenalkan diri saya. Saya ini Azman bin Salih tapi dipanggil Ayah Man. Saya ini adalah bekas trainer bagi kursus-kursus motivasi, team building, dan juga kursus-kursus komunikasi dan sebagainya. Tapi dah lama dah saya tinggal. Dalam masa kita menyambut Ramadan ni dan juga dalam tempoh PKP tempoh PKP ni teringat tak saya nak buat balik khusus, tapi dah lama saya tinggal dah ni. Dah lebih kurang ingat 5 tahun dah saya tinggalkan kerana dah tamat perkhidmatan. Saya belik-balik buku, teringat saya ada beberapa buku yang tak sempat lagi saya baca masa saya berkhidmat dulu. Jadi hari ini Ayah Man nak berkongsi tentang sirah Rasulullah SAW. Sampai ini bukan nak mengajar, Aiman ni bukan ustaz, baru nak start orang kata. Jadi Aiman nak kongsi, kalau orang kampung Aiman cakap knowledge sharing lah. Knowledge sharing. Jadi bersama ni ada sebuah buku yang masih belum habis lagi Aiman baca, iaitu buku Sirah Teragung Muhammad SAW. Ini buku ni. Aiman di sini nak baca saja, sebenarnya nak sampaikan, kongsi apa yang patut kita ketahui daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya terlalu banyak kisah-kisah agung yang kita selama ni tak tahu. Mungkin sibuk kita ni tak sempat nak baca. Jadi Ayah Man kongsikan supaya semua orang dapat manfaat dia, semua orang boleh dapat mengetahui apa sebenarnya yang Rasulullah bawa yang sampai kepada kita. Kan Rasulullah ini disebut sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmat ke seluruh alam, bukan saja untuk orang Islam tetapi seluruh alam. Jadi maknanya kisah-kisah ini, sirah-sirah yang ada dalam ni boleh kita jadikan pedoman. Kenapa? Kerana baginda ini dibimbing direct oleh Allah melalui wahyunya yang disampaikan oleh Jibril. Jadi memang ini boleh dipercaya, trusted sangat. Jadi sebagai orang Islam, kalau kita tak mengikut Rasulullah sebagai contoh dan tauladan, bagaimana Islam itu? So hari ini kita bersama-sama dengan Ayah Man bercakap pasal sirah. Dari sirah ini kita akan dapati banyaknya nilai-nilai kebaikan, hikmah-hikmah, pedoman hidup yang dapat membimbing dan menginspirasi kita sebagai manusia untuk menuju kita kepada jalan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebelum Ayah Man bercerita lebih panjang lagi pasal sirah ni, jadi Ayah Man rasa lebih baik kita tahu dulu latar belakang negara Arab itu sendiri. Bagaimana kedudukan petanya sebelum kita pergi. Secara ringkas Ayah Man akan ceritakan. Kita akan sama-sama buka hari ini, awal Ramadan ini, kita buka. Dan buku ini sebenarnya adalah diambil dari rujukan-rujukan beberapa buku seperti Ar-Rahib Al-Makhtub, Bahsun fi As-Sirah An-Nabawiyah ala Sahibah Afdal As-Salati wa As-Salam, iaitu terbitan daripada Darussalam Riyadh, karya oleh Syekh Syafi'i Ar-Rahman Al-Mubarak Furi. Buku ini sangat reliable saudara-saudari, dan buku ini adalah pernah mendapat penghargaan sebagai juara
pertandingan penulisan sejarah Nabi SAW yang diselenggarakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami. Dan buku ini juga diambil rujukan dari Darus wa Ibrar ya, kalau hikmah, iaitu dari buku Silsilah fi Zilal As-Sirah An-Nabawiyah ala Khata Al-Hadid karya Amru Khalid, terbitan Maghfirah Pustaka. Dan buku ini juga banyak merujuk kepada Al-Atlas Al-Tarihi li Sirah Ar-Rasul oleh Dr. Sami bin Abdullah. Memang buku ni yang dirujuk dari Dr. Sami bin Abdullah Al-Maulud, terbitan oleh Ubaikan, dan Atlas Al-Quran Amakin Aqwam Alam oleh Dr. Syauqi Abu Khalil Darul Fikri. Jadi dalam buku ni pun ada ditunjukkan peta-peta klasik sebelum zaman Arab dahulu kala, sebelum peta moden ni. Okay, dalam buku ini ada beberapa bab, banyak, dan kita akan bercakap mengenai dunia sebelum Nabi SAW diutuskan, sebelum masa kenabian beliau. Bab yang ketiga pula masa kenabiannya, panjang ceritanya masa kenabian ni. Bab yang keempat pasal Madinah. Yang ini lagi panjang kerana masa itu Islam telah tersebar sangat luas dan banyak ramai-ramai daripada orang-orang kafir, Yahudi, Quraisy telah memeluk Islam, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah telah berkembang. Dan ini dia yang Ayah Man sebut peta tadi. Ini adalah peta klasik sebenarnya, peta klasik, peta yang lama sangat sebelum kedatangan Arab moden ya. Okey. Dalam buku ini kita cerita secara ringkas saja yang bab pertama ini, iaitu bab dunia Arab ini. Ada beberapa bahagian dunia Arab itu, iaitu terbagi kepada 5 daerah Jazirah Arab pada waktu itu, iaitu daerah Hijaz. Kotanya adalah Mekah, Madinah dan Taif. Itu adalah Hijaz. Kemudian Arab juga, iaitu Yaman, terletak di bahagian selatan di antara Sana'ah yang merupakan ibu kota Yaman pada zaman dahulu. Yang ketiga Najd. Najd ni terletak di bahagian tengah Jazirah Arab. Yang keempat adalah Tihamah, terletak antara Hijaz dan Yaman ya, di tengah-tengah di antara. Okey, Hijaz di atas, di utaranya, di selatannya Yaman, di tengah-tengahnya itu adalah Tihamah. Yang kelima Yamamah, terletak antara Yaman dan Najd. Antara Yaman dan Najd ini terletak satu tempat dinamakan Yamamah. Itu adalah peta klasik dahulu. Tapi sekarang telah berubah, di mana Mekah, Madinah dan Taif itu sendiri letak di bawah Arab Saudi lah. Yaman adalah sebuah negara yang asing pula, walaupun dia dahulunya adalah satu Jazirah Arab yang sama. Untuk kita mengenali Rasulullah ini, kita patut kenal asal-usul bangsa Arab itu sendiri. Secara ringkasnya, kalau kita lihat dari silsilah keturunan dan asal, sejarawan membagikan bangsa Arab ini kepada 3 bahagian. Arab yang pertama disebut Arab Ba'idah, iaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak dapat secara terperinci ataupun secara tepat, tetapi ianya terdiri daripada kaum-kaum Ad, kaum-kaum Samud, Kasam, Judais dan Amalik. Ada cerita yang berkenaan yang sangat popular adalah kaum Ad dan kaum Samud. Di bawah Nabi Hud, pada waktu itu Nabi Saleh. Arab yang kedua juga disebut sebagai Arab Aribah, iaitu penduduk asli kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'qub bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Tempat tinggal asli mereka adalah di sebelah Yaman, iaitu di sebelah selatan Jazirah Arab pada waktu itu.
kabilah yang terkenal daripada Yaman ini adalah Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak-anak suku sehingga menjadi dua kumpulan besar, Kahlan dan Himyar. Ini secara ringkas saja. Yaman takkan cerita pasal Arab lebih lah. Pasal kita nak cerita adalah sirah-sirah tentang perjalanan Rasulullah SAW. Nah, Arab yang ketiga yang disebut sebagai Musta'ribah. Musta'ribah ni adalah kaum pendatang, iaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, keturunan Nabi Ismail yang datang ke Arab apabila Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Nabi Ismail itu di Jazirah Arab itu, dan dari bangsa Kakan datang ke Mekah lalu tinggal di sana, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dan juga ibunya iaitu Siti Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Dari situlah datangnya keturunan Nabi kita yang agung Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah beberapa suku-suku Arab yang ada pada ketika itu. Okay. Kalau dilihat pada silsilah ini, Arab Musta'ribah ni, silsilah Bani Adnan. Bani Adnan bermula daripada Adnan. Ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Kemudian terus sampailah ke bawah, sampailah kepada kaum Quraisy itu sendiri. Bermakna silsilah ini adalah silsilah Nabi kita dengan kita Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Arab Musta'ribah ni sebenarnya adalah perjalanan Nabi Ibrahim. Awal lahirnya Arab Musta'ribah, Nabi Ibrahim yang datang ke Mekah pada waktu itu. Ini peta kedudukannya. Kedudukan peta ini. Di mana dia berhijrah. Nabi Ibrahim kita berhijrah ke Mekah. Kalau kita ceritakan bangsa Arab ini, kerajaan bangsa Arab di zaman Dahiliyah, ini satu tajuk yang pertama lah. Secara ringkas saja, sebab kita nak menceritakan tentang Rasulullah SAW. Satu suku yang terkenal, iaitu Arab Aribah di Yaman, ialah kaum Sabak. Kaum Sabak ni sejak mereka meninggalkan, dilihat melalui peninggalan fosil awal yang hidup pada 20 abad sebelum Mesir, puncak kejayaan kaum Sabak ini adalah bermula pada 11 tahun sebelum Mesir setelah melalui beberapa tahapan. Pada tahun 650 sebelum Masehi, kaum Sabak mempunyai wilayah kekuasaan ini. Dari negara Arab hinggalah di luar Arab. Raja mereka bergelar Maghrib, Sabak, dan ibu kotanya bernama Sarwah. Salah satu peninggalan pahlawan mereka ialah empangan Ma'rib itu sendiri. Sangat terkenal dalam sejarah Yaman, dan jejak peninggalan mereka dapat ditelusuri dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat negeri Ma'rib yang terkenal dengan nama Khoribah. Jadi dia bagi orang-orang Yaman pada waktu itu yang terdiri daripada kaum Sam ini sangat terkenal dan sejarahnya dirakamkan dalam Al-Quran, bagaimana dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Jadi untuk hari ini, Yaman kan rasa kerajaan besar ni semuanya telah berpindah, dan keadaan sosial pada waktu itu biasa zaman-zaman orang kata jahiliah, belum ada lagi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana jarak antara Nabi Isa itu sendiri dan Nabi kita Muhammad SAW sangat jauh. Jadi telah ramai orang-orang pada waktu itu telah menyeleweng daripada agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sehingga kita berjumpa dan tunggu slot yang seterusnya, video-video baru daripada Yaman. Sebelum itu tekan share, like dan subscribe serta tombol loceng untuk mendapat info yang baru.